Okey, seterusnya. Soalan yang seterusnya nombor 21. Okey. Baik, ini 21 ialah soalan ungkapan algebra juga. Ini semua dia nak menguji kamu asas asas matematik. Algebra ni sebenarnya ialah asas matematik. Jadi macam mana kamu pindahkan, macam mana kamu mendarab, menyamakan pecahan. Okey. Okay, kita sambung soalan nombor 21. Okay, langkah yang pertama untuk menyelesaikan mencari X di sini ialah cikgu nampak ada pecahan dan satu nombor. Jadi cikgu samakan dulu penyebut. Ini penyebut ke pengangka ni? Denominator bahasa Inggeris. Nanti kalau salah kita kena betulkan. Baik, kemudian cikgu expand. Cikgu kembangkan 2 ni darabkan ke dalam. Dapat 2x tolak 2. Okay, ini cikgu samakan dia punya penyebut dia punya pembawah ni lah. Baru sebab konsepnya ialah bila kamu nak tolak 2 pecahan, bawah mesti sama nombor denominator mesti sama. Okay, kemudian ini ialah proses menyamakan pembawah dia. Okay, selepas tu bila kita tak nak kurungan ni, kita kena darabkan negatif ni ke dalam. Hati-hati dengan tanda negatif. Negatif ni maknanya negatif 1. Bila kamu darab negatif dengan positif, sini negatif. Negatif darab negatif belakang ni, ini positif. Itu kena hati-hati. Selalu belajar silap dekat situ. Okay, kamu selesaikan 9 campur 2 dapat 11, 11 tolak 2x. Baik, nak hilangkan pecahan, saya darab silang. Bila darab silang, kita darab nombor dengan ungkapan. Okay, selesaikanlah algebranya. Dapatlah x sama dengan 22/7. Baik, soalan nombor 22 ialah soalan indeks. Gunakan konsep indeks yang ada. Dia ada bagi di bahagian rumus tu, dia ada bagi yang mudah-mudah. Ada bagi yang mudah-mudah soalan rumus nombor 1, rumus nombor 2. Okay, di sini cikgu nak hilangkan kurungan. Jadi indeks ni bila kuasa kita darabkan. Okay, cikgu darab 2 kuasa 1/2, maknanya 2 darab setengah. 5 kuasa B kuasa 5 ni pun darab dengan setengah. Ini tak adalah, tak ada kuasa luar dia. Okay, sekarang ni kalau asasnya sama, indeks ni kita boleh campurkan kalau darab. Kalau asas ni B, ini pun asas B, kalau kita darab, kuasa ni kita boleh campurkan. Okay, selesaikan. Baik, sampai dekat sini, jawapan kamu ada indeks yang negatif. Tapi dekat sini jawapan tak ada indeks negatif. Kamu kena adjust lah, kamu kena ubah suai sikit. Baik, konsep nombor negatif macam mana? Cuba kita tengok balik. A kuasa negatif N sama dengan 1/A kuasa N. Jadi kalau ada A kuasa negatif 3, jadikan dia 1/A kuasa 3. Okay. Jadi bila kamu darab, dapatlah jawapan B. Okay, soalan nombor 23. Baik, soalan nombor 23 ni ialah soalan ketaksamaan. Okay. Bila kamu diberi 2 ketaksamaan, cari nilai yang mungkin bagi A dengan B ni, selesaikan satu-satu ketaksamaan. Selesaikan yang ketaksamaan pertama dulu. Macam kita buat persamaan. Cuma sekarang ni ada tanda ketaksamaan. Bila ada tanda ketaksamaan, kamu kena hati-hati dengan nombor negatif terutamanya. Okey, yang ni cikgu selesaikan. Okey, bila kamu selesaikan sampai dekat sini, bila kamu nak bahagi dengan negatif 3, simbol ketaksamaan akan berubah. Okey, simbolnya akan berubah kalau bahagi dan darab nombor negatif. Okay, selesai ketaksamaan pertama. Kemudian pergi ketaksamaan kedua. Selesaikan ketaksamaan kedua. Sama juga macam tadi. Cuba tengok. Sekarang ni 4x kurang daripada 28. Bila cikgu bahagi dengan nombor positif, x ini ketaksamaan ni, simbol ni tak berubah. Bila kita bahagi dan darab nombor positif, tanda ketaksamaan tak berubah. Okey, dah selesai ketaksamaan pertama. Dah selesai ketaksamaan kedua, sekarang kamu lukis jawapan pertama, ketaksamaan pertama dan ketaksamaan kedua tu, lukis atas garis nombor. Kita nak bagi nampak. Okay, cikgu melukis garis nombor ni, atas ni cikgu letak negatif 3 sebab nombor ni ada. Kemudian ujung ni 7. 7 mesti kanan daripada negatif 3. Okay, lepas tu cikgu nak buat garis. Baik, cikgu buat bulat tak penuh ni sebab negatif 3 ni simbol dia tak masuk. Tak ada sama dengan Cikgu, ya. Boleh saya tanya, 6 bahagi negatif 3 bukan 2? Negatif 2 ke cikgu? Ya, cikgu tersilap. Ya. Betul kan? Ya? Sini memang negatif 2. Boleh memang jawapan nombor 23 ni, itu pun cikgu tak tulis tu. Jawapan dia D.
Nanti kamu betulkan ujung, nanti cikgu akan bagi jawapan. Baik, ini sebenarnya negatif 2. Jadi sekarang ni negatif 2 ni tak termasuk sebagai jawapan. 7 ni cikgu letakkan bulat hitam sebab simbol ketaksamaan ni termasuk. Okey, jadi jawapannya ialah antara negatif 2 ni tadi silap negatif 2. Okey, negatif 1, 0 sampai 7. 7 termasuk. Jadi jawapan kita negatif 2, nampak sini betul. Negatif 2. Jadi jawapan dia A negatif 2, B 7. Boleh Okey, soalan seterusnya. Okey, soalan nombor 24. 24 pun soalan ketaksamaan juga. Dekat sini dia tindihkan 2 ketaksamaan. Macam ni. Jadi ini pun sama. Selesaikan satu-satu dulu. Ambil sepasang dulu. Kotak biru. Selesaikan. Okey, tengok negatif 6R kurang daripada 6. Jadi R kurang daripada R ni lebih besar atau sama dengan bila kita bahagi dengan negatif 6, simbol akan berubah arah. Okay, ini satu ketaksamaan dapat selesaikan. Kemudian dalam kotak merah sebelah kiri pula, selesaikan pula yang tu. R kurang daripada 2, jawapan ketaksamaan yang kedua. Okay, langkah yang ketiga macam tadi juga, lukis jawapan 1 dan 2 atas garis nombor. Okay, bila lukis, hati-hati dengan simbol yang kita gunakan. Kalau dia penuh, kalau ketaksamaan ni termasuk, lukislah ke bulat penuh hitam ni. Kalau tak termasuk, lukislah bulat tak penuh. Jadi jawapan dia nak senaraikan semua integer yang memuaskan kedua-dua ketaksamaan ni, yang memuaskan ketaksamaan ini. Jadi dekat mana kawasan yang bertindih, ini negatif 1 termasuk jawapan. 0, 1, 2 bukan jawapan. Jadi jawapan kita negatif 1, 0, 1. D. Boleh Baik, nombor 25. Nombor 25 ialah soalan nombor 25 soalan statistik carta pai. Ini basic masa form 3 dia dah belajar. Dan soalan dia sangat direct. Okay, ini ialah bilangan ahli dalam 5 persatuan di SMK Durian Runtuh. Jika maklumat yang diberikan itu mewakili sebuah carta pai, cari sudut bilangan ahli persatuan sejarah dan persatuan bahasa sini kan. Okey, senang je kita campur dua ni, 60 campur 80. Bahagi dengan berapa bilangan semua ni, bilangan pelajar dalam 5 persatuan. Kemudian darabkan dengan 360 sebab kita nak jadikan dia sudut. Jadi jawapan dia 140. Okey. Soalan nombor 26. Soalan nombor 26 ialah soalan statistik tapi dia nak kamu kira mean. Kira mean bagi data ni. Ini ialah data yang tidak terkumpul, tak ada jadual. Tak ada jadual dan tak ada selang kelas. Senang je, kamu boleh rujuk juga rumus di bahagian rumus nombor 8. Boleh guna kalkulator tapi oleh kerana ni ada 12 je data, cikgu campur je 12, bahagi 12. Dapat jawapan 6.5. Itu konsep mean, purata. Baik, soalan nombor 27 pun ialah statistik. Ni carta palang. Carta palang masa menengah rendah je kan. Masa di tingkatan 5 tu histogram carta palang yang bercantum tu. Baik, carta palang menunjukkan bilangan guli bagi 3 buah kotak. Bilangan guli hijau ada, bilangan guli merah. Masukkan nilai-nilai berdasarkan skala ni. Satu kotak ni 5 lah, 5, 10, 15. Kita baca macam tu. Jadi soalan kata jumlah guli dalam kotak S ialah 50% lebih daripada bilangan guli merah kotak M. Okay, perkataan 50% ni maknanya kamu ada beberapa cara. Ini satu cara ialah bilangan guli kotak S, cikgu letak 150%. Mana dia lebih 50%. Berapa biji? Lebih 5 biji daripada guli merah tadi, 15 biji lah. Jadi jumlah bilangan guli yang ada dekat sini semua bila dicampur 35 campur 40 campur 30, 15 biji yang kita cari awal-awal tadi untuk guli ini guli apa ni? Jumlah guli jumlah guli, kita cari peratus bilangan guli dalam kotak S. Ni guli dalam kotak S 15 biji, jumlah semua ialah 120 biji guli. Jadi nak tukar jadi peratus, 15 bahagi 120. 15 ialah bilangan guli di dalam kotak S. Jadi peratus dia ialah 12.5. Okey, soalan seterusnya. Soalan nombor 28. Okey. Ini ialah graf fungsi. Graf fungsi bagi bentuk kubik. Graf kubik. Y sama dengan X kuasa 3 campur 8. Kalau kamu ingat balik, graf kubik bentuk tangga.
Kalau A ni, A ialah perkali depan perkali atau nombor depan X kuasa 3 ni. Kalau A tu positif, kamu mendaki tangga kejayaan. Kalau A tu negatif, kita menuruni tangga tu. Okay. Jadi sekarang ni jawapan C dengan jawapan B bukan. Ini ialah graf kuadratik. Jawapan B dengan C. Jadi jawapan yang mungkin ialah A dengan D saja. Tapi oleh kerana A ni nombor depan ni positif, jawapannya ialah D. Tangga naik ni. Okey, nombor 29. Nombor 29 adalah soalan set. Kamu diberi dua set S dengan set T. Jadi senaraikan langkah pertama, senaraikan apa ahli-ahli set S. S ni ialah integer ialah nombor positif negatif termasuk sifar. Okey, tak termasuk 9, dikurang dari 9. Jadi start dengan 8, 7, 6 sampai ke bawah. Okey, senaraikan pula set T. T ialah nombor ganjil. Satu lagi, dia mestilah lebih besar dan sama dengan 3, termasuk 3. Dia 3, 5, 7 dan ke atas. Okey, sekarang ni soalan, nyatakan S yang bersilang dengan T. Senaraikan ahli S yang bersilang dengan ahli T. Jawapan dia ialah 3, 5, 7. 9 tak masuk sebab S bukan, S tak ada 9. Okay, jawapan dia ialah A. Nombor 30. Baik, nombor 30 ialah soalan set juga. Ini ialah cara kita mewakilkan set iaitu dengan gambar rajah Venn. Baik, ini ialah set semesta, simbol set semesta iaitu set yang sedang kita bincangkan. Set semesta sama dengan K kesatuan L. Ini sajalah cerita kita ni. N, L. N tu ialah bilangan. Bilangan L, bilangan unsur L ialah 20. Dan kemudian kamu diminta cari bilangan K kesatuan L. Bilangan ahli K kesatuan L. Di langkah yang pertama, maklumat ini kita boleh cari X. X campur 8 dapat 20. Jadi X sama dengan 20 tolak 8. X sama dengan 12. Bila dah dapat nilai X, kita boleh cari bilangan K kesatuan L. Kita campurlah semua ni. Gantikan 4X ni, gantikan tempat X dengan 12. X ni kita dah dapat 12 tadi, gantikan dapat jawapan 68.